Sekarang kita akan masuk ke dalam topik vektor dan di sini kita ada satu problem di mana kita mahu key in markah pelajar dan kita mahu key in markah pelajar tetapi kita tidak tahu bilangan pelajar. Cara pertama adalah menggunakan static array, memilih size yang tidak akan melepasi bilangan pelajar. Dan cara kedua dengan menggunakan vektor. Dengan menggunakan vektor, kita boleh mengubah saiz secara dinamik. Apakah itu vektor? Vektor adalah kontainer di dalam C++ Standard Template Library. Bermaksud kita perlu menggunakan #include vektor. Vektor adalah seperti array tetapi ia adalah dinamik. Tidak seperti array yang hanya memiliki saiz yang tetap. Vektor dapat membuatkan saiz menjadi kecil dan besar ketika program berjalan. Sama seperti array, vektor lebih kurang seperti array tetapi lebih advance. Bound checking, vektor boleh melihat bound saiz sesebuah saiz. Function, vektor boleh menggunakan function seperti sort, reverse, find dan pelbagai lagi. Sekarang kita akan belajar bagaimana hendak declare vektor. Ini adalah cara untuk declare vektor. Yang pertama kita harus masukkan vektor library iaitu #include vektor. Kerana ini adalah objek sama saja seperti IOStream. Tanpa IOStream kita tidak boleh menggunakan cin dan cout. Dan sekarang ini kita akan melihat cara untuk menulis vektor. Cara untuk menulis vektor dengan menggunakan vektor, ini ada typo, vector, dan masukkan data type dan juga variables. Membuat vektor kosong yang tidak mempunyai sebarang elemen. Maknanya kalau kita buat satu declare vektor seperti ini, vektor di dalam ini adalah kosong dan tiada elemen. Lain seterusnya adalah vektor integer markah 10. Kalau anda nampak, ini adalah constructor initialization syntax yang bracket ini dan bukannya curly braces. Bracket ini bermakna kita mahu assign berapa elemen di dalam vektor markah ini. Maknanya kalau kita menggunakan constructor initialization syntax, kita akan assign berapa besar saiz dia ke dalam markah. Maknanya dalam markah ini saiz dia sebesar 10. Sekarang kita pergi pada vektor karakter huruf nama 5. Maknanya kita assign 5 saiz di dalam huruf nama. Kerana karakter kita boleh menggunakan A, E, I, O, U seperti ini, ataupun menggunakan nama Aiman, karakter A, I, M, A, N. Dan sekarang kita masuk kepada vektor integer markah dan kita menggunakan curly braces. Di sini kita nampak ada perbezaan curly braces dan juga constructor initialization syntax. Ini adalah C++ initialization syntax menggunakan curly braces. Apabila kita menggunakan curly braces, kita memasukkan value ke dalam size ini. Seperti array, kita masukkan value dengan membuat cara ini sama saja seperti vektor. Dan kita lihat di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan karakter Aiman ini ke dalam huruf nama. Saya lupa nak ubah huruf nama di sini. Dan sekarang kita lihat vektor double suhu badan. Dan kita nampak constructor initialization syntax. Di sini apabila kita menggunakan constructor initialization syntax, yang pertama sekali sebelum koma kita menulis 320. Dan nampak saya tak memasukkan nombor perpuluhan di sini kerana ini adalah untuk kita menentukan saiz. Bermakna di dalam suhu badan ini mempunyai elemen sebanyak 320. Maknanya saiz dia adalah 320. Dan di sini kita adalah untuk declare ataupun menetapkan value dalam saiz tersebut. Bermakna keseluruh 320 saiz ataupun elemen dalam suhu badan adalah
bervalue 39.4. Baiklah, sekarang kita lihat vektor karakteristik. Yang pertama, karakteristik vektor adalah dinamik, mempunyai saiz yang dinamik. First index sama saja seperti array. Index bermula dengan kosong dan diakhiri dengan saiz tolak 1. Bound check, vektor boleh menggunakan pelbagai function yang boleh membuat bound check. Ini tidak boleh dibuat menggunakan array. Initialized, value setiap elemen di initialized atau disetkan kepada kosong secara automatik. Kalau array, kita harus setkan value di dalam saiz kita sendiri, tetapi vektor secara automatik sudah setkan kosong pada setiap value di setiap saiz ataupun di setiap elemen. Iteration dan looping digunakan di dalam proses. Sekarang mari kita lihat cara untuk akses ataupun mendapat vektor elemen. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan array syntax, iaitu dengan nama elemen anda, nama data type anda ataupun elemen, dan juga index elemen di sini. Di sini ada contoh. Kita menuliskan vektor di sini dengan vektor integer data type dan juga variable markah. Dan di dalam kita menulis curly braces, maknanya kita assign setiap markah di dalam ini adalah bervalue seperti ini. Dan ini adalah cara kita untuk access. Cara yang pertama dengan menggunakan array syntax. Markah kosong, maknanya kita akan extract kosong daripada sini. 0, 1, 2, 3, 4. Maknanya sini adalah 99, sini adalah 25, 100, 43 dan 20. Mari kita run. Seperti yang kita nampak, 99, 25, 100, 43 dan 20. Dan mari kita lihat contoh yang kedua. Cara untuk kita access atau mendapatkan vektor elemen adalah dengan menggunakan vektor syntax. Syntax vektor, kita menggunakan vektor name di sini, dan kita menggunakan add. Kalau array, kita menggunakan bracket seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan vektor syntax, kita akan menggunakan add. Dan cara untuk menulisnya adalah dengan markah dot add menggunakan constructor initialization, maknanya bracket seperti ini dan bukannya curly braces ataupun bracket seperti ini. Dan sekarang kita akan cuba run. Dan nilai ini akan seperti biasa, maknanya di indeks 0 adalah 99, indeks 2, 3, 4 adalah sama. Terpulang kepada anda jika anda mahu menggunakan array untuk mendapatkan vektor elemen ataupun menggunakan vektor syntax untuk mendapatkan vektor elemen. Sekarang kita akan belajar cara untuk menambah saiz di dalam vektor. Seperti saya buat satu vektor di sini, vektor integer markah, dan saya masukkan value sebanyak 3 value, 22, 32 dan 100. Dan dalam ini, dalam markah, saiz adalah sebesar 3. Jika kita mahu menambah markah, kita harus menulis nama vektor, titik perpuluhan, dan menulis pushback menggunakan constructor bracket dan tambahkan value yang kita mahu masukkan di dalam markah tersebut, di dalam saiz yang kita mahu tambah. Saya ada tuliskan komen. Kita akan menambah saiz markah kepada 4 dan memasukkan value di indeks baharu 3 sebagai 10. Ini bermakna apabila kita buat perkara ini, kita akan menambah saiz daripada 3 kepada 4 dan memasukkan value di indeks baharu, iaitu indeks 3 sebagai 10. Maknanya di indeks 3 kita ada 10. Mengapa indeks 3? Kerana bermula dengan 0. 0,
1, 2 dan yang seterusnya adalah 3. Saya membuat satu lagi, menambah nilai di dalam markah, membuat pushback. Saya menambah 32, value 32. Kita akan menambah saiz markah kepada 5. Tadi kita tambah 4, sekarang kita tambah 5. Dan memasukkan value di indeks baharu 4 sebagai 32. Di sini saya membuat satu print out ataupun see out markah at 3. Mari kita cuba untuk run. Seperti kita nampak, di indeks 3 markah kita adalah 10 seperti saya masuk tadi, dan di indeks yang keempat markah kita adalah 32. Untuk menunjukkan anda yang saiz ini adalah bertambah, mari kita buat see out. Bilangan pelajar adalah, kita akan buat markah dot size. Okey, apakah dot size ni akan lakukan kepada markah kita? Dot size ini akan menunjukkan berapa besarkah size markah ataupun value ataupun vektor di dalam variable kita ini. Mana variable markah ini, dalam vektor markah ini, berapa besarkah size dia. So kita akan lihat size markah ini dan kemudian kita akan memasukkan markah pelajar baharu sebanyak, dan kita buat perkara yang sama di line yang seterusnya. Okey, sekarang yang terakhir saya akan memaparkan bilangan pelajar terbaru adalah markah.size. Mari kita lihat apa yang telah kita buat di sini. Saya telah outputkan markah size di sini seperti saya explain tadi, dan kita masukkan 5 dan 4 di sini. Maknanya kita akan ada 5 size. Maknanya di sini akan tunjuk size kita ada 3. Kita masukkan 2 value baru di dalam vektor kita, dan bilangan pelajar baru harus menunjukkan 5. Maknanya kita tambah 2 value baru. Maknanya size kita ada 5 sekarang. Mari kita cuba untuk run kod kita. Dan seperti yang kita lihat, kita buat vektor 3 value, sekarang size 3. Bilangan pelajar adalah 3. Bilangan pelajar size vektor 3. Memasukkan markah pelajar baru sebanyak 10. So, contoh kita masukkan markah pelajar baru sebanyak 10 dan 32. Maknanya kita dah masukkan 2 markah baru oleh pelajar-pelajar tertentu lah. Dan bilangan pelajar akan bertambah menjadi 5. Sekarang kita akan membincangkan tentang bond checking. Array tidak mempunyai bond checking, bermakna jika kita menulis ataupun memasukkan value lebih besar daripada size yang telah kita declare, array tidak akan menunjukkan sebarang error. Maknanya compiler tidak menunjukkan sebarang error. Ini amatlah susah untuk kita untuk maintain kod kita pada masa hadapan. Dan cuba kita lihat, saya telah menulis satu vektor markah dan saya membuat 3 value, 1, 2, 3, bermakna size adalah 3. Dan saya cuba untuk memasukkan nilai lebih besar daripada size yang telah saya declare. Saya declare 3 size dan saya cuba masukkan di size yang ketiga, di size yang keempat, bermakna 0, 1, 2, 3, satu lagi, dan saya hanya declare sebanyak 3. Dan anda nampak ini adalah add dan bukannya pushback. Cuba kita hendak run, dan compiler akan berikan error dan terus tutup. Dan itu adalah salah satu contoh bond checking. Baiklah, mari kita refresh sedikit tentang vektor. Yang pertama adalah, mari kita lihat,
vektor integer markah 3. Kalau kita buat macam ni, 3 elemen disetkan value menjadi kosong. Vektor integer markah 3 100. Nampak kita menggunakan constructor syntax ni, bracket ni. Kita akan membuat 3 elemen dan setkan tiga elemen itu menjadi 100. Mari kita ke line yang seterusnya. Nampak saya ada setkan vektor integer markah dan saya membuat 3 elemen ataupun 3 size dia adalah 3, dan saya setkan value dia 10, 9 dan 33. Dan ini adalah cara kita untuk membawa keluar ataupun memaparkan size-size tersebut. Cara pertama adalah dengan menggunakan array syntax seperti ini, seperti biasa. Dan cara kedua kita menggunakan .add. Cuba kita run. Dan seperti kita nampak di sini, markah di indeks 0 adalah 10, di indeks 1 adalah 9, di indeks yang kedua adalah 33. Sama sahaja seperti menggunakan vektor syntax di sini. Mari kita lihat seterusnya, melihatkan berapa size vektor. Dan kita cuba run. Seperti yang saya katakan tadi, .size ini adalah kita untuk melihat berapakah size vektor. Maknanya berapakah elemen di dalam vektor tersebut. So kita ada 3 tadi, 1, 2, 3. Maknanya size kita ada 3. Terdapat 3 markah dalam vektor. Mari kita ke kod yang baharu. Dan kita cuba untuk lihat di sini. Baiklah, ini adalah untuk kita memasukkan markah baru seperti saya ajar tadi, menggunakan pushback. Maknanya kita buat satu variable yang baru, ada data type dan nama type, integer markah baru, dan kita memasukkan markah baru, cin markah baru, kita masukkan nilai ke dalam markah baru, dan kita memasukkan pushback ke dalam vektor markah dan markah baru di sini. Maknanya apabila kita masukkan nilai supaya macam 10 ataupun 99, 99 akan berada di sini. Dan kini terdapat berapa besarkah size ataupun elemen dalam vektor itu. Mari kita cuba. Dan kita lihat di sini terdapat 3 markah di dalam vektor. Masukkan markah baru. Mungkin saya nak masukkan 99. Dan saya tekan enter. Kini terdapat 4 markah di dalam vektor. Dan kita uncomment line ini. Saya hanya menambahkan line baru, iaitu cout. Markah di indeks 3 adalah markah add 3. Mari kita lihat di sini. Cuba run. Balik. Dan masukkan markah baru di sini. Masukkan markah baru. Kita masukkan markah baru sebanyak 99. Terdapat 4 markah di dalam vektor 1, 2, 3, 4. Di indeks pertama ada 10, di indeks yang kedua 33, dan indeks yang terakhir adalah 99. Maknanya kita masukkan markah 99 tadi sudah masuk ke dalam indeks yang baru. Dan sekarang saya akan tunjukkan anda apakah itu bound checking. Mari kita cuba untuk komenkan semua ini kerana saya tak perlukan semua ini dah. Dan kita ada 3 elemen, maknanya size kita ada 3 di sini. Dan sekarang kita lihat bound checking. Baiklah, seperti saya katakan tadi, array tidak akan melihat ataupun detect bound checking. So kat sini kita ada markah dan kita menggunakan array syntax untuk mengeluarkan atau menunjukkan markah tersebut. Baiklah, mari kita cuba untuk run. Dan tiada sebarang error. Bound checking akan memberikan satu value yang pelik-pelik di sini. Dan jika kita menggunakan syntax vektor untuk mengeluarkan value tersebut atau mengakses value tersebut, dan kita cuba run, kita menggunakan add. Kita menggunakan add. Nampak? Kita akan dapat error dan konsol akan tertutup.
Sekarang kita akan belajar tentang 2D vektor. Cara untuk menulis 2D vektor dengan vektor kurungan ini, dan dalam kurungan ini kita menulis vektor kembali. Dalam kurungan vektor ini kita menulis data type kita dan nama variable di sini. Sama saja seperti array di sini, dan saya telah membuat satu kotak di sini. Kita boleh juga hendak menulis panjang, tetapi itu amat sukar untuk kita melihat. Dan anda bayangkan di sini adalah satu kotak ataupun satu kerusi di dalam panggung wayang, dan setiap kerusi tersebut mempunyai value ataupun mempunyai tiket yang tertentu. Maknanya ada nombor tiket 10, ada nombor tiket 19. Maknanya orang yang duduk di kerusi pertama, tiket dia bernombor 10. Orang yang duduk di kerusi yang ketiga, tiket dia adalah bernombor 13. Ini adalah random. Dan cara kita untuk mengeluarkan nilai atau akses nilai di dalam vektor tersebut dengan menggunakan add dan add. Ataupun kita juga boleh menggunakan variable. Kita juga boleh menggunakan syntax array dengan menggunakan cout tiket 01. Kita juga boleh menggunakan seperti ini, tapi saya lebih sarankan anda untuk menggunakan syntax vector dengan menggunakan .add. So kita cuba untuk run program kita, dan nombor tiket di kerusi pertama adalah 10. Nombor tiket di kerusi yang kedua adalah 12. Nampak tiket di kerusi pertama adalah add 0, 0, maknanya 0 dan 0. Nombor tiket di kerusi yang kedua adalah 12, 0, 1. Kita bermula dengan di sebelah ini, maknanya bermula dengan row, baru kita bermula dengan kolom. Dan 0, maknanya 0 di sini, dan 1 di sini, maknanya ini 1, ini adalah 0. So kita dapat 12. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, saya hendak memberitahu yang anda boleh pergi kepada website kami. Tetapi website ini masih dikemas kini pada waktu ini, pada 2020. Dan jika anda nampak, saya hendak membuat satu website ataupun satu komuniti untuk belajar coding, website dan membuat game dengan secara percuma. Dan sekarang ini masih tak banyak ada apa-apa, dan saya ada satu page yang baru, iaitu page belajar C++. Dan di page ini terdapat senarai chapter-chapter yang telah saya post di YouTube. Anda boleh buka YouTube dan tengok chapter tersebut, ataupun anda boleh access dari sini. Maknanya anda masuk sini dan just klik dan anda pergi ke video itu. Dan satu lagi, saya akan menambah latihan-latihan. Seperti saya dah tambah satu latihan asas vektor di sini, dan saya akan tambah latihan-latihan kepada input output, mungkin asas array, dan anda boleh belajar dengan lebih banyak. Terima kasih kerana menonton, dan jumpa di video yang seterusnya.